Okey, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan bincangkan tentang model matematik epidemik RJS ataupun dalam bahasa Inggeris SIR model ataupun SIR mathematical model for epidemic. Okey, jadi yang pertama sekali dalam populasi kita boleh mengkategorikan setiap orang tu kepada 3 kategori, iaitu kategori rentan, kategori jangkit ataupun kategori sembuh. Okey, yang mana rentan ni dalam bahasa Inggerisnya adalah susceptible, jangkit ni infectious dan sembuh ni adalah recovered. Okey, jadi kalau kita lihat pada perkataan susceptible, infectious dan recovered tu, okey, huruf di depan tu SIR. Okey, daripada situlah datangnya model SIR tu. S tu untuk susceptible, I tu untuk infectious dan R tu untuk recovered. Jadi itu nama SIR model. Jadi untuk video ni saya buat dalam bahasa Melayu, jadi saya dah tukar jadi rentan, jangkit dan sembuh. Okay, jadi kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan rentan, jangkit dan sembuh ni. Yang pertama sekali rentan. Okey, orang yang rentan ni adalah orang yang mudah dijangkiti dengan sesuatu wabak ataupun dia belum dijangkiti dengan sesuatu wabak. Maksudnya orang rentan ni adalah orang yang tiada imuniti lah terhadap penyakit tersebut dan dia berpotensi untuk dijangkiti. Jadi ini adalah orang yang rentan. Okey, yang kedua adalah orang yang jangkit ataupun dijangkiti. Okey, orang yang dijangkiti ni adalah orang yang sebelum ni rentan, kemudian dia telah dijangkiti dengan virus penyakit ataupun wabak. Okey, dan dia telah dijangkiti, dan orang yang jangkit ni juga dia boleh menjangkiti orang lain. Maksudnya dia boleh menjangkiti orang yang rentan, okey, menjadikan orang yang rentan tu orang yang dijangkiti. Okey, yang ketiga adalah orang yang sembuh. Okey, kategori sembuh. Okey, sembuh ni adalah orang yang telah pulih daripada jangkitan. Kita telah sembuh daripada jangkitan dan dia mempunyai imun terhadap penyakit tersebut. Maksudnya dia tak boleh dijangkiti semula lah daripada penyakit tersebut, dan dia juga tak boleh menjangkiti orang lain dah sebab dia dah sembuh, dia dah bebas virus dan dia pun tak akan menjangkiti orang lain. Okey, dalam model RJS ni, okey, orang yang meninggal dunia pun kita akan masukkan dalam kategori sembuh sebab orang yang meninggal dunia pun dia tak boleh menjangkiti orang lain dah. Okey, jadi kita ada 3 kategori ni, rentan, jangkit dan juga sembuh. Jadi untuk meringkaskan, saya letakkan sebagai RJS. Okay, daripada sinilah datangnya nama model RJS. Okey, jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak tengok kadar perubahan bagi setiap kategori ni. Maksudnya kita nak lihat DRDT, DJDT dan juga DSDT. Yang mana DRDT tu adalah kadar perubahan orang yang rentan dengan masa, dan DJDT tu adalah kadar perubahan orang yang dijangkiti dengan masa, dan juga DSDT tu adalah kadar perubahan orang yang sembuh dengan masa. Okay, dan inilah yang kita tunggu setiap hari kan, jam 5 petang tu yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Okay, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang dijangkiti kes baharu dan sebagainya. Okay, sebab itulah model yang kita akan gunakan dalam memodelkan sesuatu epidemik. So, bagaimana kita nak cari kadar-kadar ni? Okay, kita lihat kepada situasi yang berlaku. Okay, secara umumnya, okay, setiap hari akan ada orang yang rentan menjadi orang yang dijangkiti. Maksudnya akan ada kes baharu lah. Okay, dan kes baharu ni semuanya daripada orang yang rentan lah. Okay, dan dia dijangkiti, maka dia akan jadi orang yang dijangkiti. Jadi untuk jangkitan baharu ni berlaku, dia mestilah ada kontak di antara orang yang rentan dengan orang yang dijangkiti. Mesti ada kontak, dan kontak tersebut mestilah mencapai satu kadar yang tertentu lah, barulah jangkitan tu boleh berlaku. Jadi untuk kadar perubahan daripada orang rentan menjadi orang jangkit, dia mestilah ada kontak di antara orang rentan dan orang yang dijangkiti. Jadi R darab J, dan pada kadar yang tertentu lah. Jadi kadar alpha ni adalah kadar penyebaran ataupun transmission rate. Okey, so itu kadar daripada orang rentan menjadi orang jangkit. Kemudian setiap hari juga akan ada orang yang dijangkiti ni menjadi orang yang sembuh. Jadi orang yang dijangkiti ni akan sembuh pada kadar yang tertentu lah. Dan beta tu adalah kadar penyembuhan. Maksudnya setiap hari akan ada beberapa orang yang dijangkiti tu akan menjadi sembuh. Okey, so daripada kadar ni kita akan
buatlah apakah yang kita nak cari tadi, DRDT, DJDT dan juga DSDT. Okay, ni yang pertama DRDT. Jadi DRDT ni adalah alpha RJ dan kadar ni mestilah negatif sebab bilangan orang yang rentan ni dia semakin hari dia semakin berkurang. Jadi kadar yang berkurang dia mesti negatif. Kemudian kita ada kadar penyembuhan ni, okay, kadar orang yang sembuh setiap hari dia adalah beta J. Jadi sebahagian daripada orang yang dijangkiti akan sembuh. Jadi yang seterusnya adalah DJDT ataupun kadar jangkitan baharu setiap hari. Okay, yang ini dia adalah orang yang rentan menjadi orang yang dijangkiti alpha RJ dan tolak dengan orang yang orang yang jangkit yang telah sembuh. Okay, tolak beta J. Jadi kita dapat 3 persamaan ni. Okay, DRDT sama dengan negatif alpha RJ. DJDT sama dengan alpha RJ tolak beta J. Dan DSDT sama dengan beta J. Okay, dan persamaan ni kita panggil sebagai persamaan pembezaan. Differential equation. Okay, tapi dalam video ni kita tak akan buat nak cari penyelesaian lah. Penyelesaian umum. Okay, sebab persamaan pembezaan ni dia jenis yang tak linear ataupun non-linear. Okay, boleh cari tapi agak rumit. Okay, walaupun kita tak cari penyelesaian di sini, apa yang kita akan buat adalah kita akan analisis persamaan pembezaan ni untuk kita nak kawal. Okay, sebab ni adalah tentang epidemik. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak kawal jangkitan. Okay, jadi maksudnya untuk kawal jangkitan, yang penting sekali adalah kita kena lihat pada DJDT ni. Okay, sebab DJDT ni adalah kadar jangkitan setiap hari. Okay, jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak turunkan kadar jangkitan ni. Kadar jangkitan baharu ni kita nak turunkan. Jadi untuk kadar jangkitan baharu menurun, okay, jadi maksudnya kadar DJDT ni mestilah kurang daripada sifar ataupun mestilah dia kadar negatif. Negatif maksudnya menurun. Okay, jadi bagaimanakah kita nak pastikan DJDT ni menjadi negatif? Okay, jadi kalau lihat pada persamaan DJDT, yang pertama sekali kita boleh faktorkan J. Okay, jadi kita dapat alpha R tolak beta darab J. Dan pada alpha R tu kita boleh perkenalkan beta per beta sebab dia ada satu. Okay, beta per beta ni sama macam satu lah. Dan kalau kita lihat dua-dua sebutan ni ada beta, jadi kita boleh faktorkan beta keluar. Jadi kita akan dapat alpha per beta R tolak 1 darab dengan beta J. Okay, dan beta J ni adalah kadar penyembuhan dan kita tahu dia positif. Jadi maksudnya yang akan menentukan DJDT ni menjadi negatif adalah bahagian alpha per beta R tolak 1 ni. Jadi kita nak supaya DJDT tu negatif. Jadi maksudnya alpha per beta R tolak 1 ni pun mestilah negatif. Dan kalau kita susun balik kita akan dapat alpha per beta R ni mestilah kurang daripada 1. Barulah DJDT tu akan menjadi negatif ataupun kita akan dapat kadar yang menurun. Okay, jadi alpha per beta R ni dia ada nama yang khas. Okay, yang inilah yang kita panggil sebagai R0. Okay, ataupun namanya adalah nombor pembiakan asas. Bahasa Inggeris, basic reproduction number ataupun sebutannya R0. Jadi R0 ni lah yang selalu kita dengar kan dalam sesuatu wabak tu. Apakah itu R0? Jadi inilah R0. Okay, jadi R0 tu apa? Okay, R0 tu adalah purata jangkitan generasi kedua yang boleh dijangkiti daripada seorang yang dijangkiti generasi pertama. Okay, kita lihat contoh untuk lebih faham apakah maksud R0 tu. Okay, jadi R0 sama dengan alpha per beta R, yang mana alpha adalah kadar penyebaran, beta kadar penyembuhan dan R tu adalah bilangan orang yang rentan. Okay, jadi untuk faham R0 ni kita akan lihat 3 contoh nilai R0. Okay, yang pertama katakan nilai R0 ni sama dengan sifar. Okay, jadi maksudnya kalau R0 sama dengan sifar, maksudnya bila kita ada satu kes jangkitan, okay, orang yang dijangkiti ni dia berpotensi untuk menjangkiti kosong orang. Maksudnya dia tak boleh menjangkiti sesiapa lah. Jadi kalau R0 sama dengan sifar, maksudnya wabak ni dia akan kalanya ataupun dia bukan wabak lah, dia tak boleh menjangkiti orang lain. Jadi dia R0 sifar. Yang kedua, kalau R0 sama dengan 1. Okay, kalau R0 sama dengan 1, maksudnya bila kita ada satu kes baharu jangkitan, okay, orang ni dia berpotensi untuk menjangkiti
seorang yang lain. Sini secara purata lah purata. Dan orang yang dijangkiti ni pun dia boleh menjangkiti seorang lagi yang lain. Jadi dia akan berterusan lah satu tu. Okey, jadi kalau ni keadaannya ataupun R0 sama dengan 1, kita akan panggil wabak ni sebagai wabak yang stabil lah. Okey, kalau R0 sama dengan 2, maksudnya bila kita ada satu kes jangkitan baru, okey, orang ni dia berpotensi untuk menjangkiti 2 orang yang lain. Okey, dan 2 orang ni pun dia berpotensi untuk menjangkiti 2 orang yang lain. Jadi maksudnya dia akan berterusan lah, dia akan berkembang. Okay, kalau R0 sama dengan 2, ni maksudnya wabak tu dia akan menular lah ataupun dia akan berlaku breakout. Okay, jadi maksudnya kita ada 3 situasi, iaitu yang pertama R0 kurang pada 1, okay, iaitu wabak akan lenyap. R0 sama dengan 1, wabak stabil. Dan R0 lebih besar daripada 1, wabak akan menular. Okay, akan berlaku breakout. Okay, jadi untuk COVID-19, dia punya R0 dia nilai dia di antara 2.5 sehingga 3.3. Ni berdasarkan kajian lah. Okay, ni maksudnya seorang yang dijangkiti COVID-19 ni dia berpotensi menjangkiti 2 hingga 3 orang. Jadi sebab itulah berlaku breakout. Okay, jadi apa yang kita nak buat adalah boleh ataupun tak kita nak kurangkan R0 ni supaya menjadi kurang daripada 1. Jadi kita nak rendahkan keboleh jangkitan lah COVID-19 tu. Okay, dan itu yang kita cuba buat sekarang kan. Okay, jadi masalahnya boleh ke tidak? Okay, bagaimana kita nak kurangkan R0 ni supaya jadi rendah, kurang daripada 1. Jadi untuk melakukan perkara tersebut, kita boleh lihat pada persamaan R0 ni. Jadi kita tahu R0 sama dengan alpha per beta R. Jadi R0 ni dia berkadar terus dengan alpha dan R, dan R0 adalah berkadar songsang dengan beta. Okay, jadi maksudnya kalau kita nak rendahkan R0, okay, jadi satu pilihan yang kita boleh buat adalah kita boleh rendahkan alpha ataupun kita rendahkan kadar penyebaran. Okay, jadi macam mana kita nak rendahkan kadar penyebaran? Yang inilah berfungsinya pembuat polisi ataupun pemimpin untuk memastikan kadar penyebaran ni dikurangkan dengan cara mengurangkan kontak. Okay, kita boleh suruh orang pakai topeng, kerap membasuh tangan, okay, melakukan penjarakan sosial, dan antara yang lainnya yang sekarang dilakukan oleh semua negara iaitu perintah kawalan pergerakan. Okay, dan banyak lagi lah seperti menutup sekolah, untuk institusi operasi, tempat kunjungan ramai, okay, supaya mengurangkan kontak. Jadi semua tu dilakukan semata-mata adalah untuk merendahkan kadar penyebaran. Okey, pilihan yang kedua adalah kita boleh merendahkan nilai R ataupun bilangan orang yang rentan. Kita kurangkan orang yang rentan. Okay, salah satu caranya adalah dengan membiarkan wabak tu menjangkiti semua orang lah. Jadi dengan itu boleh kurangkan orang yang rentan. Tapi kalau kita buat macam tu, kita akan membawa masalah yang baru lah, iaitu bila ramai orang yang dijangkiti, nanti akan berlaku kebanjiran di hospital dan hospital tak boleh tampung lah bilangan orang yang dijangkiti ni. Jadi itu bukan satu cara yang terbaik untuk merendahkan nilai R, ataupun satu cara yang lebih baik iaitu dengan vaksin ataupun vaksinisasi. Maksudnya kita terus pindahkan orang yang rentan ni menjadi kategori orang yang sembuh dengan vaksin. Okay, pilihan yang ketiga adalah dengan meningkatkan beta, iaitu meningkatkan kadar penyembuhan. Okay, ini boleh dilakukan dengan ubat-ubatan dan juga mungkin rawatan awal lah. Okay, jadi antara tiga-tiga faktor ni, alpha, R dan juga beta, yang kita ada kawalan penuh terhadapnya adalah alpha lah. Okay, sebab sekarang ni masih belum ada vaksin dan masih belum ada ubat-ubatan yang betul-betul berkesan untuk merawat COVID-19 ni. Jadi satu-satunya cara untuk merendahkan R0 ni untuk dia kurang daripada 1 adalah dengan mengurangkan kontak ataupun dengan PKP ataupun perintah kawalan pergerakan. Jadi dengan itu maksudnya apa yang dilakukan oleh kerajaan ni memang berdasarkan satu model matematik ni lah. Okay, maksudnya kita nak rendahkan alpha, caranya dengan melakukan PKP. Jadi tanggungjawab ini adalah tanggungjawab semua orang, sebab walaupun ialah perintah daripada kerajaan, tapi untuk menjayakannya adalah kerjasama daripada semua orang. Sebab kalau kita rendahkan alpha, berarti kita sedang merendahkan
R0, dan kalau R0 tu rendah sampai kurang daripada 1, maka wabak tu akan lenyap. Okey, jadi teruskanlah berada mengikuti segala perintah yang dikeluarkan. Okey, teruskan PKP dan insya-Allah kita akan berjaya mengawal COVID-19. Okey, so kita akan sambung pada video yang berikutnya tentang flatten the curve ataupun mengempiskan lengkung. Itu adalah video yang berikutnya lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.